Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada soalan trial dan juga soalan SPM sebenar. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada soalan trial 2021 untuk Admaths kertas 1 dan kita akan pergi untuk trial Pahang lah. Okey, dan tajuk untuk video kali ini kita akan pergi kepada soalan trial sukatan membulat. Okey, jadi kita tengok dulu soalan untuk trial Pahang. Okey, dia kata apa? Okey, maklumat yang kita boleh dapat adalah dia kata rajah 4 menunjukkan sektor ACD, okey, yang berpusat pada A dan berjejari berapa? 17 cm. Okey, and then dia kata OBE ialah suatu sektor lain yang berpusat di O dan berjejari R. Okey, jadi kita tengok dekat sini berdasarkan kepada gambar rajah dia kata apa tau? Okey, dia kata ACD berpusat pada A. Okey. Jadi ACD bermaksud sektor yang inilah dan berpusat pada A. Okey, berpusat dekat sini, and then dia kata jejarinya adalah 17 cm. So jejarinya yang mana? Jejarinya yang this one. So kita boleh highlightkan dululah. Okey. So jejari ni dekat sini adalah 17 cm. Okey, and then dia kata OBE ialah suatu sektor yang lain yang berpusat pada O. Okey, so dia kata OBE yang this one, okey, berpusat pada O dan berjejari R. So yang ini adalah jejari dia, yang ini R. So kita buat lagi. So yang R yang mana? Yang R yang this one. Okey, saya buat macam ni lah. Okey, so itu adalah R. Alright. Okey, so kita bagi balik, kita tengok balik apa dia maklumat tambahan ni dia nak bagi. Okey, dia kata diberi bahawa BC ialah 3 cm. So BC yang mana? BC yang this one. Okey, yang this one dia kata 3 cm. And then dia kata, maaf ada bunyi lori sekejap. Okey, and then OA ialah 5 cm. So OA adalah yang this one 5 cm dia kata. Okey, dan OAB ialah pi per 4 radian. Okey, sudut OAB lah yang this one. Alright. Okey, so disuruh hitungkan. Okey, kita tengok untuk soalan A. Untuk soalan A disuruh hitungkan nilai R. Okey, jadi macam mana kita nak hitungkan nilai R? Nilai R ni disuruh cari the value of apa? Okey, disuruh cari the value of jejari pada sektor OB, pada sektor OBE. Tapi kita kena tengok dekat sini, dekat sektor OBE kita tak ada sebarang maklumat. Okey, di mana kita tak ada nilai theta, betul? Nilai theta kat sini kita tak ada. Nilai sektor ataupun nilai panjang lengkuk ni pun, nilai S pun kita tak ada. Jadi apa cara untuk kita nak cari nilai R? Okey, di mana sebenarnya kita boleh pinjam segitiga OB, di mana kita kena faham bahawa R dekat sini adalah sama juga dengan R yang ada dekat sini. Betul? Jadi in order untuk kita nak cari the value of R, okey, antara maklumat lain yang kita boleh dapat adalah, okey, jejari jejari ACD kat sini. Okey, kat sini 17 bermaksud sepanjang ni pun adalah 17, betul? Jadi BC 3, ABC adalah 17. Nak dapatkan AB, kita boleh tolak. So 17 tolakkan dengan 3, awak akan dapat panjang AB adalah berapa? Awak akan dapat panjang AB adalah 14. So 14 tambah 3 awak akan dapat 17. So jejari yang this one dan juga this one adalah sama. Alright. Okay, so apa yang awak boleh gunakan kat sini adalah, kat sini awak dah dapat 14, dekat sini awak dah dapat 5, and then dekat sini nilai theta dalam radian. Later nanti awak boleh tukar kepada darjah, kepada degree. Jadi untuk awak nak dapatkan yang this one, awak boleh menggunakan formula penyelesaian segi tiga, iaitu formula apa? Iaitu hukum cosinus. Okey, di mana formula yang kita gunakan adalah, okey, ni saya tulis dulu formula dekat bahagian bawah ni. Later saya akan buat penyelesaian yang sebenar lah. Okay, so formula yang awak boleh buat adalah A square
sama dengan B square tambah C square tolak 2BC cos A. Ok, so in order untuk awak nak cari nilai R, ok, awak boleh menggunakan formula penyelesaian segitiga yang this one. Alright, ok, so first of all, nilai theta ini kita tukar ke, bukan theta, betul lah, nilai theta in radian tu kita tukarkan kepada nilai degree dahulu. So kat sini saya buat jalan kerja dekat sebelah ni. So untuk soalan A, degree tu kita, dia radian kita tukarkan kepada degree. So radiannya adalah pi per 4 radian. Nak tukar kepada degree, dia akan jadi darabkan dengan 180 darjah per pi. Ok, so awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat nilai theta-nya adalah 45 darjah. Ok, so using the formula of what? Using the formula of A square sama dengan B square tambah C square tolak 2BC cos A. Kita pindahkan the formula pergi ke sini. Ok, so kita nak cari nilai A. Kita nak cari nilai A yang kat sini. Ok, nak cari nilai yang sini, so kita biarkan dia kosong. So A sama dengan B square tambah C. B square yang mana? B square adalah nilai yang ni, 5 square tambah 14 square. Ok, so sama dengan 5 kuasa 2 tambahkan dengan 14 kuasa 2 tolak 2 darabkan dengan 5 darabkan dengan 14 cos A. So cosnya yang mana? Cos awak ambil yang ni. Ok, kalau kat sini awak boleh tengok dia macam kangkang dia macam mengangkang kat situ. So ini dia punya kangkang, ini kaki dia, ini kaki dia. So awak ambil nilai kaki pertama, nak kaki kedua, and then kangkang dia sudutnya berapa? So sudutnya adalah 45. So cos 45. And then awak tengok dekat sini, awak nak cari the value of A, betul? Awak nak cari value of A. Tapi sekarang ini, sekejap saya ke bawahkan sikit. Tapi sekarang ini yang awak cari adalah A square. Jadi A square, awak nak cari A sahaja. So awak kena punca kuasa. So awak punca kuasakan semua ni. Ok, sekejap saya buat cantik sikit. Awak punca kuasakan semua ni. So bila awak tekan kalkulator, ada awak punca kuasakan, awak ambil jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. So awak akan dapat nilai A adalah 11.05 cm. So inilah jawapan awak. Ok, di mana A ni awak boleh tukarkan kepada R lah. Ok, tapi kenapa kita guna A? Sebab itu adalah formula dalam hukum cosinus. Ok, tapi dalam soalan diminta nilai R. So A tu awak tukarkan kepada R. Ok, tak ada masalah. So jawapan akhir untuk A awak akan dapat 11.05. Alright, so kalau awak tengok, markah adalah 2 markah. So markah yang pertama yang awak akan dapat apabila awak convertkan the value kepada formula. Yang this one awak dapat 1 markah, and then jawapan akhir berserta dengan unit yang betul cm, awak akan dapat lagi 1 markah. So awak dapat 2 markah untuk soalan A. Boleh sampai situ? Ok, jadi sekarang ni kita tengok kepada soalan B. Untuk soalan B diminta nilai BOD dalam radian. Okay, BOD ni bermaksud diminta nilai sudut lah. Ok, but lihat this one ni, lukisan-lukisan ni saya padam dulu. Ok, sebab saya tak nak awak keliru, so saya akan buat yang baru. Ok, so itu ketiga, ini adalah 14, ini adalah 5, and then yang panjang ni awak akan dapat 17. Ok, and then nilai R kat sini awak dapat 11.05, sama dengan yang ni lah. Ok, 11.05.
Jadi dia minta BOD dalam radian. Sebenarnya dia minta sudut BOD yang di soalan. Yang saya kalakan biru ni. So dia minta sudut yang itu. Tapi lagi sekali, untuk kita nak cari sudut, okey, paling kurang kita boleh menggunakan formula S sama dengan J theta. Okey, masalahnya sekarang ini jari kita ada 11.05 ni lah. Okey, nilai theta kita yang kita nak cari. S ni pula kita tak ada. Okey, panjang lengkuk ni kita tak ada. So kita tak boleh nak cari. So lagi sekali, in order untuk kita nak cari nilai sudut ataupun radian untuk BOD nilai theta, kita kena pinjam segitiga AOB lagi sekali. Okey, di mana kita boleh menggunakan formula hukum sinus pula. Okey, kita boleh menggunakan formula hukum sinus pula, di mana kita kena cari yang saya tandakan merah ni. Kita cari sudut yang berwarna merah ini dahulu, dan kita tahulah satu garis panjang, okey, yang mendatang sudutnya adalah 180. So 180 tolakkan dengan sudut yang merah ni, maka kita akan dapat yang BOD. So using the formula of hukum sinus, okey, apa yang kita boleh buat adalah, okey, ni saya terus pergi kepada soalan B. So untuk soalan B, bila kita menggunakan hukum sinus, kita boleh gunakan, yang kita boleh buat adalah sin AOB, okey, perkan dengan 14 samakan dengan sin 45, okey, sin 45 perkan dengan 11.05. Okey, macam mana awak boleh dapat yang this one? Okey, so awak dapat yang this one dengan cara, okey, dengan cara sin AOB per 14. So sin AOB, so awak nak cari sudut yang this one, maka sin AOB perkan dengan nilai yang bertentangan dengan dia. So sin AOB bertentangan dengan dia, nilainya adalah 14. So sudut yang lain kita ada adalah pi per 4. Pi per 4 tukar in degree, kita akan dapat 45. So sin 45 perkan dengan yang bertentangan dengan dia, yang ini jari ini 11.05. So that's why kita akan dapat like this one lah. Okay, sekejap saya bawahkan sikit. So bila awak tekan kalkulator, kita nak AOB sahaja. Okey, kita nak the value of AOB sahaja, maka awak akan dapat sin negatif 1. Okey, sin negatif 1, and then awak akan dapat kurungan sin 45 per 11.05 darabkan dengan 14. Okey, jadi bila awak tekan kalkulator, awak masukkan pengiraan yang kedua. Okey, kalau awak masukkan kalkulator, awak masukkan pengiraan calculation awak yang kedua, maka awak akan dapat nilai AOB ialah berapa? Ialah 63.62 darjah. Alright, awak ambil dua tempat perpuluhan, awak akan dapat kat sini sudut AOB yang ini 63.62. Tapi kita kena check dahulu, tengok kepada gambar rajah. Okey, kalau awak tengok kepada gambar rajah, untuk AOB untuk AOB dekat sini, dia adalah lebih, kalau ikutkan dia adalah lebih berapa? Lebih 90 darjah. Bila lebih 90 darjah, bermaksud sebenarnya sudut AOB adalah sudut cakar. Tapi kalau awak tengok, nilai yang kita dapat AOB sekarang adalah 63.62. Jadi adakah sudut yang sebenar untuk AOB 63.62? Tidaklah. Sebab kalau tengok kepada gambar rajah, supposed to be nilainya lebih dari 90. Jadi 63.62 tu sebenarnya nilai yang apa awak dapat? Nilai AOB ke? Adakah awak dapat nilai yang sini? Tidaklah. Okey, sebab supposed to be kat sini lebih 90. Jadi yang kurang daripada 90 patutnya ada dekat yang sebelah sini. Jadi dalam arti kata lain,
63.62 yang awak dapat ni sebenarnya bukanlah sudut untuk AOB, tapi yang awak dapat adalah sudut untuk BOD. Okey, jadi sudut untuk BOD adalah 63.62. Okey. So kalau awak tertanya-tanya pula, okey, tertanya-tanya lagi, kenapa AOB tu kita tak guna 63.62? Sebab sudut AOB adalah sudut cakah. Dan sudut cakah adalah lebih daripada 90 kurang daripada 180. So tak logik lah kalau kita tengok kepada gambar rajah kat sini. Okey. So that's why 63.62 yang kita dapat tu adalah nilai yang this one. Okey, yang BOD punya. Okey. Tapi sekarang ni kita dah cari nilai BOD, tapi dia nak in dalam radian. Sekarang ni kita dapat dalam darjah. Jadi nak kena buat apa? Kita buat tukarkan dia kepada radian lah. So nak tukar kepada radian macam mana? 63.62 darjah darabkan dengan pi per 180 degree. Awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat 1.111 radian. Okey, awak boleh ambil 3 ke 4 tempat perpuluhan 3 atau 4 tempat perpuluhan. Okey, maka awak dapat jawapan akhir adalah 1.111. Jadi markah kalau awak tengok, markah 2 markah Jadi 2 markah awak dapat dekat mana? Awak dapat bila jawapan akhir ni 1 markah. Okey. And then bila awak buat yang this one, awak dapat 1 markah. Okey. Ini untuk soalan B. Okey. So soalan A dah selesai, soalan B pun kita dah selesai. Kita pergi kepada soalan C So disuruh cari luas dalam sentimeter cube rantau yang berlorik. Okey. Jadi untuk kita nak cari rantau yang berlorik ni, kita kena cari idea utamanya dulu. Okey. Luas apa nak kena tolak dengan apa, baru dapat rantau yang berlorik. Jadi nak dapatkan rantau yang berlorik ini, okey, saya gunakan 3 pen yang berbeza warna. Okey. Jadi nak dapatkan yang berlorik ni, kita idea kasarnya kita boleh buat, okey, luas sektor ACD, okey, luas sektor ACD tolakkan dengan luas sektor OBE, okey, tolakkan dengan luas sektor yang this one, and then tolakkan pula dengan luas segitiga AOB, tolakkan pula dengan yang ni. Maka yang tinggal awak akan dapat luas bagi rantau yang berlorik. Jadi idea kasarnya, okey, ini untuk soalan C Untuk soalan C, okey, untuk soalan C, untuk kita nak cari luas rantau berlorik, okey, kita tulis dulu luas rantau berlorik. Idea yang kita boleh dapatkan adalah kita kena tolakkan luas sektor yang paling besar dulu, yakni luas sektor apa? Luas sektor ACD, yakni yang besar ni tadilah, yang warna merah tu saya buat. Okey, luas sektor ACD. Sekejap, saya ke bawahkan sikit. Tolakkan dengan luas apa? Tolakkan dengan luas sektor OBE yang kecil pula. And then last sekali kita tolakkan dengan luas apa? Kita tolakkan dengan luas segitiga AOB. Okey. So untuk yang this one, yang sini saya akan bawa ke sini sikit. Boleh Okey. So tolakkan dengan segitiga luas segitiga AOB. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada gambar rajah, yang merah ni, okey, luas yang merah ni kita tolakkan dengan luas sektor yang kecil, and then tolakkan dengan luas segitiga, maka awak akan dapat yang berlorik. Itu ideanya lah. Okey, itu ideanya.
So conteng ni, yang conteng ni saya padam, saya tak nak awak keliru. Okay, kita akan go through one by one. Okay, so nak cari luas sektor untuk ACD. Nak cari luas ACD, apa formula luas untuk sektor? Iaitu half J square theta. So untuk ACD 1/2, jadi untuk ACD apa dia? Luas sektor ACD iaitu 17. So 17 J square, so darabkan dengan 17 kuasa 2 dan darabkan dengan theta. Theta tu in radian lah. So in radian tadi dia dah bagi dah nilai theta nya, iaitu pi/4. Okey, jadi ini untuk luas sektor ACD. Okey, kita buat dulu, tinggalkan sekejap. Okey, pergi pula dekat luas sektor OBE. Menggunakan formula yang samalah, half J square theta. So 1/2 darabkan dengan jari OBE, iaitu berapa kat sini? 11.05 yang kita cari nilai R tadi. So 11.05 kuasa 2 dah. 11.05 kuasa 2 darabkan dengan nilai theta. Nilai theta yang kita dapat ni, yang 1.111 tadi, yang kat atas. Betul tak? Sebab dia adalah radian ataupun theta untuk sektor BOD. So 1.111. Okey, so dah selesai dah untuk ACD dengan OBE. Pergi pula dekat luas segitiga AOB. Segitiga AOB kita boleh guna formula apa? 1/2 AB sin C. Okey, kita boleh guna formula AB sin C. Okey, di mana 1/2, tengok dekat segitiga AOB. Okey, 1/2 AB sin C, di mana sebenarnya ikut juga macam hukum cosinus tadi, kangkang tadi. So luas yang 1/2 darab A adalah 14, B adalah 15, sin C, sin tu adalah sudut lah. So sudutnya adalah berapa? Iaitu pi/4 tadi, iaitu sin 45. Okey, ikut yang kangkang tadi tu. Jadi 1/2 darabkan dengan 5 darabkan dengan 14. Okey, sin ni tak muat, saya buat kat bawah lah. Sin 45. Okey, ni sepatutnya awak tulis mendegak terus tapi saya tak muat, saya buat kat bawah lah. Okey, so kita dah buat untuk apa? Kita dah buat untuk luas ACD, luas OBE, luas segitiga AOB. So apa yang tinggal, awak tekan sahaja kalkulator. Okay, awak tekan sahaja kalkulator, maka jawapan akhir awak akan dapat berapa? 20.93 cm persegi. Okey, awak ambil 2 tempat perpuluhan. Kat sini awak boleh ambil 2 hingga 4 tempat perpuluhan. Tapi sebenarnya saya sarankan awak ambil 4 tempat perpuluhan Okay, tapi in this one saya ambil 2 sahaja. So awak akan dapat jawapan akhir awak adalah 20.93 cm persegi. Okey, jadi kalau awak tengok markah kat sini dia bagi 4 markah. Jadi 4 markah tu awak dapat daripada mana? Yang pertama sekali obviously jawapan akhir lah 1 markah. Okey, jadi markah yang kedua, ketiga dan keempat awak dapat daripada mana? Markah kedua awak dapat daripada luas ACD ni 1 markah, luas OBE ni 1 markah, luas AOB ni 1 markah. Okey, and then jawapan akhir 1 markah. Alright, so ini adalah pembahagian markah ni lah dan jalan kerja kita. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja untuk video soalan trial Pahang ini untuk tajuk sukatan membulat. Untuk video yang akan datang kita akan pergi untuk sukatan membulat lagi, tapi untuk soalan trial kertas 2 pula, yang ini sebanyak 10 markah. Alright, so setakat ini sahaja video kita pada kali ini.